melangkah berpaksi ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi, langkah yang diaju, bijak gas dan perkasa, lafaz yang dituju, benar berhemat dan berpada, tindakan berhikmah, mentaati pimpinan, membara semangat kerana kebenaran. Kata di kota, janji ditunaikan gigih usaha, jalankan kewajipan kalah dan menang, adat berjuang, kejayaan terindah meraih martatillah, iman tunjukkan kuatan Islam syiar kemaknaan, ukhuwah tali kesatuan, berjuang penuh keyakinan, istiqamah jati diri, teruskan risalah Nabi, mulia hidup dan mati, berjuang takkan berhenti. Dengan bismillah, berjuang melangkah berpaksi ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi, langkah yang diaju, bijak gas dan perkasa, lafaz yang dituju, benar berhebat dan berpada, tindakan berhikmah, mentaati pimpinan, membara semangat kerana kebenaran. Kata di kota, janji ditunaikan gigih usaha, jalankan kewajipan kalah dan menang, adat berjuang, kejayaan terindah meraih martatillah, iman tunjukkan kuatan Islam syiar kemaknaan, ukhuwah tali kesatuan, berjuang penuh keyakinan, istiqamah jati diri, teruskan risalah Nabi, mulia hidup dan mati, berjuang takkan berhenti, berjuang takkan berhenti, berjuang takkan berhenti. Bagi sesiapa yang belum daftar, boleh daftar di ruangan chat ya. Ada link kat situ. Okey, kita mulai ya. Dengar tak suara? Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar. Boleh ya? Okey. Dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai, moga majlis bertambah seri. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat.
Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Saudara Amirul Arif untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dahulu kita punya forum hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan forum pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Amirul Arif atas bacaan doa sebentar tadi. Yang berhormat Encik Muhammad bin Hashim selaku pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia yang berusaha barisan ahli panel yang disayangi sahabat-sahabat saya sekalian. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum kita pada petang ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita hari ini berkisar tentang pengaruh budaya hedonisme racun generasi muda. Remaja pada hari ini bakal mendarajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan dan merupakan aset modal insan negara. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Berikan saya 10 orang remaja, nescaya akan saya gegarkan dunia ini. Begitulah ungkapan retorik yang pernah dilontarkan oleh bekas Presiden Parti Indonesia, Sukarno, yang menggambarkan betapa gahnya peranan remaja sebagai penentu pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Malangnya, dalam proses menongkah arus globalisasi yang pantas sebagai belut di ketil ekor ini, keruntuhan akhlak remaja semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini. Salah satu masalah sosial yang kian merebak dalam kalangan remaja ialah budaya hedonisme. Hedonisme ini merupakan isu sosial yang hebat diperkatakan masa kini. Boleh dikatakan banyak pihak yang menentang gejala hedonisme ini kerana ia merupakan satu perilaku sub budaya yang negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja. Kita sebagai rakyat Malaysia yang memartabatkan Islam sebagai agama persekutuan dan berpegang kepada adab budaya ketimuran perlu menolak gejala ini. Sebagai contoh, daripada pengaruh budaya hedonisme ini, ramai anak-anak muda lebih suka menghadiri konsert dengan muzik hingar-bingar yang membingitkan daripada mendengar alunan ayat suci Al-Quran. Terkinja-kinja di bawah pentas sehingga 5 waktu solat fardu yang berlalu begitu sahaja. Sehingga lupa 5 waktu solat fardu yang berlalu begitu sahaja. Malah masa terbuang di pusat-pusat karaoke sehinggakan laungan azan yang berkumandang di masjid berdekatan terasa menyakitkan telinga. Artis luar negara dengan apa entah cara pemakaiannya dijemput dengan belanja beratus ribu, malah berjuta. Tapi belanja untuk perbaiki masjid berat untuk dikeluarkan. Belanja untuk mengadakan ceramah atau aktiviti bercorak keagamaan terasa membazir. Ada yang lebih teruk, ada yang lebih suka berpegangan tangan atau lebih daripada itu, dengan teman lelaki ataupun teman wanita. Padahal ibu dan ayah atau adik-beradik sendiri jauh sekali. Baiklah, sidang hadirin. Sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita pada hari ini, molek kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, saya perkenalkan Saudara Muaz Shihabuddin bin Mustafa yang merupakan
ahli panel yang pertama kita. Selamat datang saudara. Terima kasih Puan Pengerusi. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Okey, seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua kita iaitu saudara Syafiq Akhyar bin Zulkifli. Selamat datang saudara. Saudara Syafiq ada di sini ke? Hello. Baru dengar Syafiq. Dengar? Okey. 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 Usai salam perkenalan dengan kedua-dua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu pengaruh budaya hedonisme racun generasi muda. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hedonisme dan apakah punca yang menyebabkan budaya ini semakin berleluasa dalam kalangan remaja. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita. Saudara Muaz, mohon saudara merungkaikan persoalan ini kepada semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih kepada saudari pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Jadi menikmati kesenangan dan keseronokan hidup ni telah menjadi satu amalan bagi masyarakat masa zaman sekarang ni. Manusia zaman sekarang lebih suka berlumba-lumba untuk mencari kenikmatan hidup di dunia semata-mata. Maknanya mereka hanya mementingkan hiburan di dunia dan kesenangan di dunia. Malah mereka sanggup untuk bersusah payah dan berusaha mencari kesenangan hidup. Maknanya mereka sanggup untuk menggunakan masa dan tenaga yang ada untuk mencari kesenangan hidup di dunia sahaja. Mereka malah menganggap bahawa kebaikan dan kesusahan, kebaikan yang ada pada diri mereka ini bukanlah satu kesusahan. Dan mereka tidak menganggap bahawa hiburan ini boleh mengundang kepada kecelakaan dalam hidup ini. Hal ini seperti yang telah diberitahu tadi, tajuknya adalah hedonisme. Maka inilah hedonisme, iaitu amalan di mana manusia berlumba-lumba dan bersusah payah untuk mencari kemewahan dan hiburan di dunia tanpa memikirkan kesan yang akan datang. Budaya hedonisme ini semakin menular, maknanya ia semakin merebak dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Hedonisme ni berasal daripada perkataan Greek yang membawa maksud keseronokan dan kemeriahan. Dia punya perkataan asal datang daripada perkataan Greek iaitu hedon dan ism. Perkataan hedon ni telah berasal daripada Yunani yang mana istilah ni telah mula wujud bermaksud kesenangan dan kenikmatan. Manakala perkataan ism ataupun hujung kepada hedonisme itu adalah akhiran daripada perkataan yang merujuk kepada kepercayaan, gerakan politik, keagamaan dan juga sikap serta perlakuan. Jadi di Malaysia, terutamanya masyarakat Melayu yang dahulunya terkenal dengan adat dan budaya yang membataskan mereka daripada budaya barat, kini semakin pudar dan hilang. Sehingga remaja sekarang terkeliru dengan budaya dan adat resam nenek moyang sendiri dan terpengaruh dengan budaya hedonisme. Budaya ini merupakan sesuatu yang sangat jauh daripada pegangan agama. Semakin maju Malaysia menghadap kepada negara yang membangun, maka semakin besar penularan budaya hedonisme yang meluas di kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja masa kini. Jadi golongan remaja ni adalah golongan yang paling mudah terpengaruh dengan sesuatu budaya yang telah dibawa oleh luar. Hal ini kerana alam remaja ini merupakan alam yang kritikal, maknanya penting dalam kehidupan manusia, dan peralihan daripada alam kanak-kanak ke alam remaja menuntut, maknanya memerlukan seseorang itu kepada emosi, mencari identiti sendiri dan penampilan yang tersendiri. Pada tahap ni remaja akan membawa segala kebaikan dan keburukan kerana tindak balas mereka dan emosi mereka semua dalam keadaan yang masih lagi tak stabil. Maknanya mereka akan membawa semua budaya yang telah mereka pelajari daripada zaman kanak-kanak ke zaman remaja tanpa mengira baik dan buruk. Akhirnya budaya hedonisme ini semakin menular kerana mereka
terlalu mudah terpengaruh dengan budaya daripada luar ni. Jadi hedonism ni adalah satu pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kesenangan saja dalam hidup. Hedonism ini juga menganggap kesenangan sebagai kebaikan utama yang pertama sekali dan menjadi kewajipan untuk seseorang supaya mencari kesenangan sebagai tujuan dalam hidup mereka. Maknanya mereka hidup hanya untuk senang dan hanya untuk menikmati kehidupan yang senang. Ia juga menganggap bahawa sesuatu perbuatan yang baik akan mendatangkan nikmat kepada seseorang. Dalam erti kata lain, kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan akhir hidup seseorang. Dalam prinsip hedonism juga, apa jua yang mampu memuaskan nafsu dan kehendak manusia dianggap baik. Seseorang yang memegang falsafah hedonism ni adalah bersifat materialistik ataupun kebendaan, yang mana mereka berpendapat bahawa tindakan yang baik adalah untuk kenikmatan dan kepuasan diri. Ini merupakan kata-kata daripada Eccles. Hal ini bertentangan dengan pandangan daripada semua agama, bukan Islam sahaja, malah semua agama yang berada di bumi ini menolak pandangan ini, yang mana mereka mementingkan nikmat dunia sahaja. Malah semua agama di dunia ini mementingkan kesederhanaan dalam kehidupan. Justru secara umumnya hedonism ni dikenali sebagai pendekatan sosial yang menjadikan hiburan sebagai tujuan dan satu cara hidup kepada seluruh kehidupan mereka. Jadi pada pandangan saya ataupun pada kajian saya, inilah yang dimaksudkan dengan hedonism. Terima kasih. Okey, baiklah sidang hadirin. Demikian tadi penjelasan tentang takrif budaya hedonisme yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang sangat terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama kita. Seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Syafiq Akhyar, tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada budaya hedonisme. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari pengurusi majlis kita pada hari ini, dan seterusnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang mana sudi meluangkan masa menyertai program kami pada petang ini. Berbalik kepada soalan yang telah diutarakan kepada saya tadi, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada budaya hedonisme ini? Okey, sebenarnya penularan budaya hedonisme ini telah berlaku sekitar awal tahun 1980-an, di mana pada ketika itu hiburan telah berkembang dan telah menjadi dan semakin diminati oleh golongan muda pada ketika itu. Berkembangnya hiburan ketika itu adalah kerana pada waktu itu telah muncul band-band ataupun kumpulan-kumpulan muzik di negara barat ataupun di negara kita sendiri. Kalau contoh di negara kita sendiri, pada waktu itu telah lahirnya kumpulan seperti Surge, Wings, Left Handed dan sebagainya. Kalau di negara barat telah munculnya kumpulan-kumpulan rock seperti Rolling Stone, Led Zeppelin, Metallica, Maiden, Pink Floyd dan banyak lagi. Dan anak muda pada ketika itu telah menganggap bahawa hiburan ini sebagai salah satu cara untuk mereka mengisi masa lapang mereka dan salah satu cara untuk mereka isi jiwa dan memenuhi tuntutan nafsu mereka. Dan hal ini selarilah dengan apa yang telah disampaikan oleh Muaz tadi, apa yang telah dimaksudkan dengan budaya hedonisme itu sendiri, iaitu kehidupan yang berlandaskan keseronokan dan kenikmatan semata-mata. Dan kesan daripada benda ini juga kita dapat tengok, ataupun kesan daripada budaya hedonisme ini, kita akan lihat bagaimana perangan agama dalam kalangan golongan muda semakin ditinggalkan. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa agama ini menjadi asbab ataupun menjadi penghalang
kepada mereka untuk menikmati kenikmatan hidup yang mereka inginkan. Dan kesan daripada kurangnya didikan agama ini, maka akan berlakulah penyakit-penyakit dalam masyarakat kita, iaitu penyakit-penyakit sosial budaya, yang mana seperti contoh adalah gejala sosial, penyalahgunaan dadah, hubungan sejenis seperti gay dan lesbian dan sebagainya. Dan faktor utama yang menyumbang kepada budaya hedonisme ini adalah hiburan dan media massa. Okey, tidak dinafikan bahawa kita ni sebagai seorang manusia perlukan hiburan untuk kita release kita punya stres. Tak bolehlah kita nak hidup serius panjang masa kan. Benda ni boleh memberi kesan buruk juga kepada seorang. Boleh membuat seorang jadi depression dan sebagainya. Tetapi untuk kita berhibur itu, biarlah kita janganlah melampau-lampau, janganlah melampaui batas norma kebiasaannya. Dan individu-individu yang telah mengamalkan, yang terlibat dengan budaya hedonisme ini telah menganggap bahawa hiburan itu adalah sebagai satu ubat kepada jiwa mereka, kepada diri mereka, dan salah satu cara untuk mereka melarikan diri daripada kesengsaraan ataupun lari daripada masalah dalam hidup mereka. Dan penularan budaya hedonisme ini sememangnya yang paling besarnya adalah datang daripada hiburan. Dan hal ini kerana salah satu faktor mengapa hiburan telah berkembang adalah dengan adanya kemajuan elektronik, kemajuan media massa, sama ada media elektronik, media cetak ataupun sebagainya. Yang mana pada ketika ini media massa, media elektronik atau media cetak telah banyak memberikan peruntukan yang sangat banyak kepada aspek hiburan. Dan kalau kita tengok, anak-anak muda pada hari ini telah banyak didedahkan dengan berita-berita hiburan ataupun dengan perkara-perkara hiburan melebihi perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Dan kalau kita tengok sendiri di televisyen kita pada hari ini, memang sangat banyaklah program-program reality yang berunsurkan hiburan ataupun banyak konsert-konsert ataupun banyak event-event yang mana benda ini akan semakin menjadi-jadi pada masa sekarang dan akan lebih menggalakkan anak muda kepada hiburan. Dan dengan adanya kemajuan elektronik pada masa kini ataupun kemajuan media cetak pada masa kini, banyaklah hiburan-hiburan daripada luar negara yang dapat diakses daripada negara kita terlampau mudah dengan hanya menggunakan telefon dan sebagainya, dengan kecanggihan gadget-gadget pada masa sekarang kan. Dan kalau kita ambil contoh filem-filem daripada barat ini, kita sendiri pun tahu dan kita sendiri pun pernah tengok banyak telah diselitkan dengan elemen-elemen negatif, keganasan dan selalu diselitkan dengan adegan-adegan yang tidak senonoh lah, yang berusulkan seks, yang mana benda ini akan menjadi remaja itu terpengaruh dan akan mendorong remaja untuk bertindak di luar batasan norma. Dan kalau kita tengok juga dari segi aspek hiburan juga, banyaklah di negara kita ni ataupun di KL lah terutamanya, banyak kelab-kelab malam seperti disco, pub dan sebagainya. Kalau sebagai contoh, kalau di Bukit Bintang itu, saya pernah lalu di kawasan tu, tak pernah masuk lah, pernah lalu. Pernah lalu, kita tengok terlampau ramainya anak-anak muda kita Melayu istilah Islam kan. Terlampau banyak anak-anak muda yang pergi ke pub untuk berhibur. Dan perkara ini kalau kita tengok amatlah menyedihkan kan, sebab benda ini akan memberi kesan kepada masa hadapan mereka dan juga akan memberi kesan kepada masa hadapan negara. Dan seterusnya, faktor yang kedua ialah sifat sukakan kebendaan ataupun sifat materialistik. Kalau kita tengok juga akhir-akhir ini masyarakat kita sangat cenderung untuk hidup bermewah-mewahan dan berhibur secara berlebih-lebihan. Dan salah satu kajian yang telah dilakukan bahawa masyarakat kita, iaitu masyarakat Melayu, adalah masyarakat yang paling mudah terpengaruh dengan kehidupan mewah dan paling banyak terlibat dengan kegiatan hiburan yang negatif. Disebabkan terpengaruh dengan cara untuk hidup bermewah, ramai di antara masyarakat kita yang terlibat ataupun sanggup berhutang
itu meminjam duit daripada rakan-rakan ataupun daripada keluarga, dan lebih teruk lagi sanggup meminjam daripada alung semata-mata untuk hidup mewah. Dan juga ada juga di antara masyarakat kita yang telah terjebak dengan skim cepat kaya. Dan tidak dinafikan bahawa wang ataupun duit pada masa kini sangatlah penting untuk kita meneruskan kehidupan. Dengan adanya duit, kita boleh untuk kita sambung belajar pun kita perlukan duit. Untuk kita nak makan kita perlukan duit. Untuk kita kalau kita sakit kita berubat pun kita perlukan duit. Tetapi janganlah kita jadikan wang dan harta itu sebagai salah satu matlamat utama kita dalam kehidupan. Kalau kita tengok sendiri dalam institusi keluargaan sekarang, kita tengok ibu bapa pada masa sekarang ini terlampau sibuk mencari rezeki, untuk mencari duit, sehingga mereka mengabaikan tanggungjawab untuk memberi didikan agama kepada anak-anak muda mereka, kepada anak-anak mereka. Dan ini kalau kita tengok anak-anak muda ataupun golongan remaja yang datang daripada keluarga yang kaya, yang telah disogok dengan RM2 sebagai ganti kepada asas pendidikan di rumah, lebih banyak meluangkan masa mereka dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, seperti pergi ke kelab dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, kalau golongan muda atau remaja yang datang daripada keluarga yang tidak berkemampuan, mereka akan memilih jalan yang salah bagi memenuhi keperluan hidup mewah mereka. Sebagai contoh, wujudlah mencuri, merompak, meragut, pecah amanah dan sebagainya. Dan kes yang paling dekat, yang paling dekat, baru sekali ialah di mana kes di Terengganu itulah, yang mana kawan bunuh kawan dia sendiri kan. Dan faktor yang ketiga ialah kurangnya didikan agama. Kita sebagai seorang manusia ni perlu adanya agama untuk mengelak diri kita daripada melakukan perkara yang negatif atau perkara yang salah. Dan agama ini sangatlah memainkan peranan yang penting dalam menyekat penularan budaya hedonisme dalam masyarakat kita. Dan agama kita, itu agama Islam, sebenarnya tidak menyekat pun manusia untuk mencari kemewahan dan kesenangan, tetapi perlulah mengikuti peraturan-peraturan ataupun yang telah ditetapkan dalam agama kita. Dan Prof. Khursyid Ahmad pernah berkata, Islam tidak menghalang manusia mengejar kemajuan teknologi ataupun kekuasaan, tetapi dia menghalang manusia daripada menjadikan semua ini sebagai matlamat utama dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tengok sendiri, setiap agama di dunia ini sentiasa menuntut penganutnya supaya hidup dalam kesederhanaan dan mengamalkan tuntutan agama. Tak ada lagi lah agama yang dalam dunia ini yang menganjurkan dia punya penganutnya untuk melakukan kejahatan. Dan akan tetapi dengan datangnya budaya hedonisme yang berlandaskan konsep sekularisme, yang mana konsep sekularisme ini telah mengasingkan konsep ketuhanan dalam kehidupan seharian, telah menyebabkan ramai golongan muda yang terjebak dalam budaya hedonisme ini. Kurangnya didikan agama yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak juga merupakan penyumbang utama kepada gejala sosial. Justru didikan agama ini sangatlah memainkan peranan penting untuk mengekang wabak hedonisme dalam kalangan anak muda di negara kita. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Syafiq Akhyar. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar tentang faktor-faktor yang boleh mendorong kepada budaya hedonisme dalam kalangan remaja. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, apakah kesan pengaruh budaya hedonisme ini terhadap remaja? Silakan saudara Muaz. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Budaya hedonisme ni semakin merebak dalam kalangan remaja, maka daripada
budaya ini telah wujudnya impak yang mana menyebabkan nilai-nilai murni yang telah diajar oleh setiap kaum di Malaysia yang terkenal dengan budaya lemah lembut dan bertata susila ni semakin terhakis daripada jiwa mereka. Jadi apabila budaya yang lemah lembut ni makin terhakis, maka wujudlah masalah sosial yang semakin meruncing pada zaman sekarang. Jadi antara impak-impak yang disebabkan oleh budaya hedonism ni, yang pertama adalah hiburan yang semakin berleluasa. Apabila hiburan ini berleluasa, maka anjuran konsert, program-program yang berunsurkan hiburan semakin mudah untuk dianjurkan di Malaysia. Maka apabila program ini mudah untuk dianjurkan, dia makin mudah untuk mempengaruhi pemikiran kaum remaja zaman sekarang. Sebagai contoh yang paling mudah saya bagi, contoh budaya K-pop yang telah menjadi kegilaan para remaja, terutamanya yang berumur dalam kalangan remaja, terutamanya kalangan remaja lah. Penyanyi-penyanyi daripada Korea ni telah dijemput untuk melakukan persembahan secara terbuka, konsert yang terbuka, dan dibayar dengan harga yang sangat mahal, berjuta-juta ringgit. Sedangkan budaya ni tak membawa apa-apa kebaikan, malah perlu dianjurkan dengan menggunakan wang, yang mana remaja kemudiannya perlu membeli tiket menggunakan wang untuk pergi ke konsert tersebut. Jadi tak ada apa-apa faedah yang telah diberikan kepada remaja. Kegilaan ni juga telah menyebabkan mereka makin kerap untuk pergi ke konsert, yang mana baru-baru ni kita digemparkan dengan berita seorang remaja telah hilang nyawanya di konsert. Yang paling sedih adalah remaja tersebut merupakan seorang Melayu yang beragama Islam. Jadi konsert ni telah disinonimkan dengan dadah, pil khayal dan benda-benda yang berkaitan dengan dadah dan pil khayal. Maknanya substance yang membawa mudarat kepada manusia. Jadi apabila manusia, terutamanya remaja ni, menidakkan sifat ketuhanan dalam kehidupan ni, maka dah tak ada lagi landasan, maknanya tiada lagi pegangan dalam jiwa diorang, maka menyebabkan secularism dan hedonism makin merebak. Kerana apabila mereka pergi ke konsert, jarang sekali kalau remaja yang pergi ke konsert beli tiket untuk diri sendiri saja. Maknanya mesti diorang akan ajak remaja yang lain. Bila diorang ajak remaja yang lain, maka inilah yang menyebabkan budaya hedonism ni semakin merebak. Jadi apabila mereka berada di konsert ni, maka mulalah mereka mengamalkan budaya barat seperti yang disebut sebelum ni. Mereka berpegangan tangan, berpelukan, duduk berhampiran dengan teman lelaki atau teman wanita mereka. Jadi itu adalah impak yang pertama. Jadi impak yang kedua, apabila mereka semakin mudah untuk mendapat akses terhadap hiburan ini, maka wujudlah keruntuhan moral dan juga akhlak. Jadi moral dan akhlak ni merupakan tunjang kepada kehidupan. Kerana moral dan akhlak ni adalah apa yang mendorong manusia untuk membuat sesuatu. Jadi apabila runtuhnya moral dan akhlak ni, maka mereka mementingkan hiburan dan tidak segan lagi untuk melakukan apa-apa yang bertentangan dengan agama. Malah mereka tak segan silu untuk berpelukan, berpegangan tangan di khalayak ramai, sehingga zaman sekarang ni telah menjadi satu kebiasaan. Apabila kita berjalan-jalan di taman pada waktu petang, kita nampak ada je remaja yang duduk berdua-duaan tanpa pengawasan ibu bapa. Jadi perkara ini telah menyebabkan keruntuhan moral yang mana telah membawa kepada kes-kes yang semakin teruk seperti gerjala seks bebas dan pelacuran yang telah menyebabkan makin tinggi kes kelahiran anak luar nikah. Dan perkara ini sangat membimbangkan kepada masyarakat kita zaman sekarang kerana ramai sekali remaja yang terlibat merupakan remaja Melayu dan juga remaja Islam. Jadi perkara-perkara yang disebutkan tadi makin mengundang kepada keinginan untuk hidup mewah dan hidup mudah serta senang dan bahagia katanya. Jadi bila masalah ni semakin berluasa, makin banyaklah remaja yang terlibat dengan gejala-gejala yang buruk seperti yang disebutkan tadi.
Ibu bapa juga memainkan peranan yang besar dalam kes-kes ini kerana mereka tidak melakukan pemantauan atau pengawasan yang secukupnya. Jadi mereka kurang memberi perhatian kepada anak remaja mereka dan ini menyebabkan remaja semakin tak terkawal. Malah apabila tak cukup rasa kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa, maka mereka mencari sumber kasih sayang yang lain. Dari situlah mereka dapat teman wanita atau teman lelaki. Ataupun mereka makin rapat dengan rakan-rakan yang berperangai tak semenggah katanya. Jadi perkara ini mungkin asalnya daripada institut kekeluargaan sendiri dan daripada kurangnya pengawasan ibu bapa kepada anak-anak remaja mereka. Tapi pada akhirnya ini merupakan satu masalah yang mana remaja perlu bijak untuk mengatasi sendiri masalah ini. Jika ibu bapa tak mampu untuk memberi pengawasan kerana mungkin zaman mereka lain, tak ada lagi budaya hedonism ni merebak secara meluas. Jadi mereka tak tahu macam mana nak menghalang budaya ni daripada makin merebak. Jadi daripada perkara itu, kesan yang ketiga juga adalah peningkatan kadar jenayah. Seperti yang disebutkan tadi, gejala seks bebas, pelacuran itu merupakan jenayah. Malah ada lagi contoh-contoh yang lain. Bila mana remaja ini inginkan kemewahan dan inginkan kita kata release stres, maka mereka perlukan wang. Apabila mereka perlukan wang ataupun duit untuk membeli dadah, pil khayal, arak dan sebagainya, mereka merupakan remaja. Jadi kadang-kadang mereka tak ada kerja yang tetap. Mereka malah masih belajar lagi. Apabila diorang masih belajar, maknanya mereka tak ada sumber kewangan yang membenarkan mereka untuk berbelanja besar untuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada release stres ni. Jadi apa cara yang mereka lakukan? Mereka mula untuk mencuri, mula untuk meragut. Jadi perkara-perkara ini akan menyebabkan kes jenayah semakin merebak dalam kalangan remaja. Hedonism ni telah menyebabkan ramai remaja yang diberkas kerana inginkan duit untuk hiburan. Jadi antara contoh yang berat juga adalah statistik yang telah kami perolehi. Setiap 17 minit maka lahir anak luar nikah di seluruh negara. Dan ini menunjukkan satu, kita kata, amalan yang kurang sihat. Maknanya setiap 17 minit akan ada anak di luar nikah, yang mana ini menunjukkan bahawa setiap 17 minit akan ada hubungan seks yang bukan dilakukan oleh suami isteri. Oleh kerana itu ada anak luar nikah dalam setiap 17 minit. Maka masalah sosial, masalah jenayah dan masalah hiburan ni adalah merupakan impak yang paling besar sekali yang disebabkan oleh budaya hedonism yang semakin menular dalam kalangan remaja dan masyarakat di Malaysia. Jadi masalah-masalah ini sepatutnya perlu dikawal oleh semua pihak yang mempunyai kuasa untuk cuba menghalang budaya ini daripada semakin merebak, daripada kerajaan ataupun keluarga, sekolah, tempat kerja maupun komuniti kita sendiri, iaitu orang ramai. Jadi kita sepatutnya memainkan peranan untuk cuba membendung budaya hedonism ini daripada semakin merebak secara besar-besaran lagi di Malaysia. Jadi saya rasa itu adalah antara impak-impak yang besar ataupun impak utama daripada budaya hedonism dalam kalangan remaja. Jadi itu sahaja daripada saya. Balik kepada saudari pengurusi. Terima kasih. Terima kasih Saudara Buaz. Ya, sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah. Kita masih lagi berada dalam majlis forum ini. Pada ketika dan saat ini kita masih lagi mengupas tajuk berkaitan pengaruh budaya hedonism, racun generasi muda. Selamat datang kepada saudara dan saudari yang baru saja masuk dalam forum ini. Bagi sesiapa yang ada soalan, sekejap lagi kita akan buka sesi soal jawab pada akhir forum. Bagi yang malu bertanya, boleh nyatakan soalan di ruangan chat. Baiklah, kita teruskan bual bicara kita. Saya percaya jika pengaruh hedonism ini dapat ditangani dengan baik, sudah pasti budaya ini tidak akan membarah dalam kalangan remaja. Soalan saya seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, apakah langkah yang boleh diambil dalam usaha untuk menangani pengaruh budaya hedonism ini? Silakan. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Dengar? Okey.
umum mengetahui bahawa setiap penyakit yang ada pasti ada ubatnya, melainkan sakit tua dan mati. Cuma masa yang diambil untuk menyembuhkan sesuatu penyakit mungkin akan mengambil masa, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, malah mungkin akan memakan masa bertahun-tahun. Demikian jugalah dengan penyakit hedonisme ini. Jadi antara langkah ataupun cara untuk kita mengatasi masalah ini adalah dengan yang pertama sekali adalah dengan penanaman dan pengukuhan nilai-nilai Islam dalam jati diri umat Islam. Pengukuhan nilai-nilai Islam ni amat penting kerana sekarang ni kita sedang berada di dalam arus pemodenan. Jadi pelbagai cabaran dan dugaan yang kita akan hadapi. Jadi jati diri dan pegangan umat Islam terhadap syariat Islam perlulah kuat dan mantap. Perkara ini perlulah dilaksanakan sewaktu anak-anak tu masih lagi kecil. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini disebabkan kerana golongan muda ataupun anak-anak muda merupakan pewaris kepada agama kita dan mereka perlulah memahami dan mencintai agama kita, iaitu agama Islam, sejak mereka masih kecil. Dan yang kedua ialah gerakan dakwah perlulah dipertingkatkan lagi. Para pendakwah perlulah meluaskan skop dakwah mereka supaya lebih ramai pihak akan menerima dakwah yang cuba disampaikan. Para pendakwah juga perlulah mengubah cara penyampaian dakwah. Dengan adanya teknologi pada masa kini, para pendakwah perlulah menggunakan segala jenis platform yang ada untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Dan yang ketiga ialah ilmu Islam ini perlulah diajar dengan pelbagai cara dengan cara yang mudah supaya akan lebih difahami oleh masyarakat, dan perlulah lebih kreatif supaya benda ini akan tarik minat golongan muda, dan juga supaya anak-anak muda tidak nampak ajaran Islam ni terlalu kolot. Sebagai contoh, kalau anak-anak muda pada zaman sekarang ni suka berfashion, maka kita bolehlah jelaskan kepada mereka boleh berfashion tetapi perlulah menutup aurat dan fahamkan pengertian aurat bagi lelaki dan perempuan. Dan terangkan juga agama Islam ni tidak melarang untuk berkawan sama lelaki dan perempuan, namun hendaklah dijaga batas-batas pergaulannya. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Syafi. Demikian perbincangan daripada dua ahli panel kita tentang pengaruh budaya hedonisme racun generasi muda. Menuding jari menyalahkan satu-satu pihak memanglah mudah, tetapi menyelesaikan pengaruh budaya ini bukanlah semudah kita berbicara. Oleh itu, banyak langkah yang dapat diimplementasikan agar kita dapat belajar dan terus ke hadapan untuk masa depan negara. Kita tidak seharusnya mengharapkan usaha pihak berautoriti sahaja untuk menangani pengaruh budaya ini, tetapi kita sebagai mahasiswa yang juga pelajar dakwah dan pengurusan Islam perlu berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam menangani pengaruh budaya ini. Dengan berkat usaha yang gigih, insya-Allah kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia agar duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili dua lagi ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kami pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu saya mohon mengakhiri bicara ini, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada soalan boleh nyatakan di ruangan chat ya. Kepada sesiapa yang ada soalan tapi malu untuk meletakkan nama, boleh private chat kepada Nur Zafirah. Jadi dia boleh bacakan soalan tanpa memberitahu identiti sang penyoal tu ya. Okey, kita ada soalan. Soalan dia berbunyi, apakah peranan kita sebagai mahasiswa dalam menangani pengaruh budaya Hinduism ini? Silakan panel. Baiklah, jadi seperti yang telah dinyatakan tadi, semua pihak daripada kerajaan, keluarga, kepada rakan-rakan dan komuniti semua perlu memainkan peranan dalam menangani budaya hedonism ni. Jadi sebagai seorang mahasiswa, kita tak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan undang-undang yang menghalang ataupun membendung budaya hedonism ni. Dan kita juga tak boleh memainkan peranan seperti keluarga dalam membendung budaya ini. Jadi kita sebagai mahasiswa perlu memainkan peranan sebagai rakan ataupun komuniti dalam membendung budaya hedonism ini. Sebagai rakan, kita boleh menjadi contoh tauladan untuk rakan-rakan yang lain. Maknanya kita sendiri perlu menolak budaya hedonism dengan cara-cara seperti yang telah dinyatakan oleh panel kedua tadi, iaitu memantapkan pegangan Islam ataupun pegangan agama dalam diri sendiri supaya tak terpengaruh dengan budaya ini. Jadi oleh kerana remaja ini adalah satu lingkungan umur yang mudah terpengaruh dengan semua benda, kita perlu cuba untuk mempengaruhi rakan-rakan yang lain supaya mereka terpengaruh dengan pegangan Islam atau pegangan agama berbanding dengan budaya hedonism. Jadi sebagai seorang rakan, itu adalah antara peranan mahasiswa yang boleh dilakukan adalah sebagai seorang rakan memberi nasihat ataupun memberi contoh kepada rakan-rakan yang lain untuk menolak budaya ini. Jadi dalam konteks community pula, maknanya dalam konteks orang awam, kita boleh menolak budaya hedonism ni dengan cara yang lebih kurang sama, iaitu kita boleh cuba untuk menguatkan pegangan kita dan memberi nasihat kepada orang awam yang lain. Kita juga boleh cuba untuk menganjurkan kempen seperti mana yang kita lakukan sekarang, forum untuk mewujudkan kesedaran dalam diri masyarakat dan remaja terutamanya tentang budaya hedonism ni dan keburukan yang dibawa oleh budaya hedonism ni. Selain daripada itu, saya rasa sebagai seorang mahasiswa, kita juga boleh menggunakan masa yang diberikan untuk mengkaji, iaitu kita kata assignment kita, kita boleh tumpukan kepada hedonism, yang mana apabila kita membuat research dalam tajuk yang telah diberikan, iaitu hedonism ni, maka kita punya ilmu tentang hedonism ni semakin luas. Jadi kita makin mudah untuk menghalang budaya ni dan membendung daripada merebak semakin luas ataupun meruntuhkan moral dalam kalangan remaja kita. Jadi saya rasa itu adalah antara peranan yang boleh dimainkan oleh mahasiswa kerana kita tak mempunyai kuasa sebagai ketua negara ataupun keluarga
Jadi kita boleh lakukan secara umum saja. Tapi kalau kita merupakan contoh, kita merupakan mahasiswa untuk kos dakwah seperti mana kami di USIM, jadi kita boleh menggunakan elemen dakwah untuk menolak budaya hedonism ni dengan cara menegur orang ramai yang kita nampak. Seperti mana yang kita katakan tadi, ada kadang-kadang kita berjalan di taman pada waktu petang, kita nampak couple ataupun lelaki dan perempuan yang bukan mahram terlalu rapat, maknanya berpegangan tangan atau berpelukan di khalayak ramai. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai ilmu dan kemampuan untuk berdakwah, kita boleh menggunakan dakwah sebagai satu elemen untuk mencegah hedonism dengan cara memberikan mereka ilmu. Sebab antara cara yang telah diberitahu untuk membendung hedonism ni adalah dengan mengukuhkan nilai-nilai murni ataupun nilai agama dalam diri kita. Jadi saya rasa itulah peranan yang boleh dilakukan. Sekian saja. Okey, terima kasih Saudara Muaz. Soalan seterusnya, adakah nasyid dikira sebagai hedonism kerana kebanyakannya menekankan irama lagu berbanding mesej yang mahu disampaikan? Adakah ML ataupun PUBG dikira sebagai hedonism? Silakan. Jadi untuk soalan ni kita berbalik kepada takrif ataupun definisi kepada hedonism. Hedonism ni adalah satu budaya yang mana menjadikan hiburan sebagai tunjang kehidupan. Maknanya kita hidup hanya untuk hiburan dan kebahagiaan duniawi. Jadi soalan yang pertama tadi, adakah nasyid dikira hedonism? Jadi kerana nasyid mementingkan irama berbanding maksud yang ingin disampaikan. Jadi sebenarnya tujuan pembuat nasyid untuk melakukan nasyid ni bukan untuk kita kata bukan mementingkan irama, tapi dia lebih kepada menggunakan muzik sebagai satu elemen dalam menyampaikan dakwah, sebab manusia adalah satu makhluk yang memang mudah tertarik dengan muzik. Ada kajian yang menyatakan bahawa bayi lebih kita kata peka terhadap muzik berbanding kata-kata. Maknanya kalaulah kita ada bayi yang ingin dididik dari kecil lagi, kita boleh gunakan lagu sebagai elemen untuk menimbulkan sifat-sifat yang baik dalam diri bayi tu. Jadi bila kita katakan nasyid ni sebagai hedonism, maka dia bukan hedonism kerana tunjang utama kepada nasyid tersebut adalah untuk menyampaikan dakwah, bukan untuk membuatkan manusia rasa mementingkan duniawi. Jadi pada pendapat saya, nasyid tidak dikira sebagai hedonism kerana walaupun kita mementingkan irama, maknanya bila kita dengar nasyid tu kadang-kadang kita tak tahu pun lirik dia, tapi kita rasa kita suka sebab dia punya muzik. Tapi sebenarnya subconscious mind kita sedang menangkap lirik tersebut. Jadi lagi banyak kita dengar, kadang-kadang dia makin menangkap dan kemudiannya nasyid tersebut akan sampai tujuan dia, iaitu menyebarkan apa yang ingin disebarkan daripada lirik tersebut. Jadi saya rasa nasyid tidaklah dikira hedonism. Kepada soalan kedua pula, adakah ML ataupun PUBG ataupun mana-mana online game yang lain dikira sebagai hedonism? Seperti mana yang dinyatakan oleh takrif tadi, hedonism adalah budaya yang menjadikan hiburan dan kebahagiaan duniawi sebagai tunjang. Maknanya dia yang paling utama. Jadi kalau kita main ML, PUBG, apa lagi game online, Dota. Jadi perkara-perkara ni kalau kita menjadikan dia sebagai satu tunjang kehidupan, maknanya kita hidup hanya untuk main ML saja. Sembahyang boleh tinggal, Quran boleh tinggal. Yang itu namanya hedonism. Tapi apabila kita main hanya untuk melepaskan stres, maknanya kita main lepas isyak untuk 1 jam, kita main ML lah 2 game, 3 game dengan member, boleh rapatkan hubungan silaturahim, boleh hilangkan stres untuk study besok pagi. Jadi saya tak rasa yang perkara tu boleh jadi hedonism kalau kita limitkan masa kita dan tidak menjadikan dia sebagai landasan. Maknanya itulah sebab kita hidup. Maknanya bukan kita hidup untuk main ML, bukan kita hidup untuk main PUBG, bukan hidup untuk menang PUBG saja. Tapi hidup kita diselangi dengan PUBG untuk menghilangkan rasa stres dalam menjalani kehidupan seharian. Jadi
dia bergantung kepada cara kita menggunakan benda tersebut. Sebab kadang-kadang kita pun mendengar lagu dalam belajar. Maknanya kita menggunakan lagu sebagai satu cara untuk memudahkan kita supaya menangkap ilmu yang kita nak. Saya tak rasa yang itu akan dikira sebagai hedonism kerana itu bukan tujuan utama kita. Jadi saya rasa itulah jawapan saya terhadap permasalahan tadi, iaitu adakah perkara-perkara tersebut dikira sebagai hedonism. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Muaz. Soalan seterusnya daripada saudari Liana. Soalannya berbunyi, seperti mana yang kita tahu, ramai lagi masyarakat di luar sana masih tak tahu pasal isu hedonism ni. Jadi macam mana nak buat masyarakat ni dia lebih faham supaya remaja-remaja ni tak terpengaruh dengan isu ni? Jadi untuk soalan ni kita berbalik kepada cara untuk mencegah budaya hedonism. Sebagai ahli dalam masyarakat ataupun komuniti, kita boleh menggunakan kempen sebagai satu cara, iaitu kita buat kempen untuk menimbulkan kesedaran terhadap budaya hedonism ni. Mungkin kepada ibu bapa, mungkin kepada remaja itu sendiri, mungkin pada para guru. Yang penting kita berikan kesedaran kepada mana-mana pihak yang mempunyai kuasa ataupun mempunyai, kita kata, dia memainkan peranan dalam membentuk remaja dalam hedonism ni. Jadi untuk menimbulkan kesedaran dalam masyarakat lagi, selain daripada kempen, kita boleh gunakan media sosial zaman sekarang. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, WeChat. Jadi apa-apa yang kita boleh gunakan untuk menyebarkan info ataupun ilmu tentang hedonism, keburukan dia, cara dia merebak, apa yang dikatakan sebagai hedonism ni, kita boleh gunakan. Kita sebagai ahli masyarakat boleh gunakan apa-apa kemudahan yang kita ada, daripada suara kita, kuasa kita dalam internet, daripada action kita, iaitu perbuatan kita setiap hari untuk menyedarkan masyarakat tentang hedonism. Sebenarnya tak susah pun untuk sebarkan info zaman sekarang. Sebab sekarang ni terlalu banyak cara untuk menularkan apa-apa info. Instagram, Facebook, WhatsApp. Lagi-lagi kalau kita ada friends atau follower yang mempunyai beribu-ribu follower lain, kita sebarkan sekali, suruh dia retweet, dapat lagi beribu follower. Jadi beribu follower tu ada 2 orang je follower dia pun dapat lagi 2 orang. Jadi maklumat tu sebenarnya tak susah nak disebarkan sekarang. Yang susah adalah cara untuk menyedarkan remaja tentang hedonism ni adalah sesuatu yang bahaya dan sesuatu yang diorang pun kadang tak sedar yang diorang sedang amalkan, sebab diorang pun tak tahu yang itu adalah hedonism. Jadi daripada penyebaran tadilah kita sepatutnya memberikan kuasa kepada mereka-mereka yang ada kuasa, memberikan ilmu kepada mereka yang ada kuasa untuk membendung perkara ini, daripada pihak kerajaan ataupun ibu bapa maupun guru-guru. Jadi saya rasa itulah cara yang paling mudah untuk menyebarkan info ataupun kesedaran tentang hedonism ni terhadap masyarakat, supaya masyarakat memainkan peranan dalam membendung budaya hedonism. Itu saja. Okey, terima kasih saudara Muaz. Untuk soalan yang seterusnya daripada saudara Syahril Iqbal. Soalannya berbunyi, daripada tadi saudara Muaz jelaskan yang main game ni, yang main game online ni berlebihan, masa boleh dikategorikan dalam hedonism. Soalan dia, bagaimana pula dengan player-player dunia game online? Adakah tergolong hedonism? Adakah tergolong dalam hedonism juga? Macam itulah soalan dia. Okey, jadi soalan ini seperti saya boleh takrifkan soalan itu sebagai bagaimana dengan orang yang actually bermain secara profesional yang dapat duit daripada dia punya permainan tu. Jadi dalam kes ni kita perlu tengok adalah kenapa dia main. Maknanya dia main untuk dapatkan duit tu untuk apa digunakan. Ada player yang dapat duit yang banyak kemudian dia spend ataupun dia gunakan duit tu. Saya bagi contoh sebagai player-player yang saya kenal, sebab saya seorang peminat Dota. Jadi contohnya saya bagi tim Dota yang baru menang pada tahun lepas. Jadi mereka dapat duit yang banyak daripada tournament yang mereka masuk. Kemudian duit tersebut dia gunakan untuk mengembangkan syarikat yang
menggunakan tu untuk mendapatkan duit yang lain. Jadi pada saya itu adalah hedonism, sebab mana duit yang digunakan tu digunakan untuk mendapat duit yang lain, untuk mendapat kemudahan yang lain dalam hidup diorang. Jadi sebenarnya mereka bermain, maka diorang mementingkan kemewahan dunia. Tapi contoh yang lain saya bagi, ada seorang player dari Korea yang actually tak famous mana, tapi dia main game, bila dapat duit tu dia tak dapat yang terlalu banyak tapi tak dapat terlalu sikit. Maknanya dia dapat tu seperti mana gaji kita yang biasa. Jadi duit yang dia ada tu memang dia spend untuk kehidupan dia. Dia dah berkahwin, dah ada 2 orang anak. Jadi dia menjaga nafkah anak dia, menjaga nafkah isteri dia. Jadi duit yang dia gunakan tu untuk keluarga, maknanya untuk meneruskan kehidupan. Jadi pada saya yang orang-orang yang macam ni maknanya mereka bermain secara profesional sebab itu adalah bakat yang diorang ada, ataupun itu adalah kerja yang diorang jumpa, diorang boleh lakukan dengan mudah dan boleh dapat gaji yang kita kata gaji tetap untuk meneruskan kehidupan. Maka pada saya itu bukanlah sesuatu yang boleh dianggap hedonism, sebab mereka gunakan duit bukan untuk kemudahan, tapi dia gunakan duit untuk meneruskan kehidupan. Mungkin kehidupan yang mereka lalui itu lebih mewah berbanding orang lain, tapi itu adalah kehidupan sebab kita kata kemewahan ni adalah subjektif. Mungkin mereka dah biasa hidup macam tu, jadi pada mereka itu adalah cara untuk diorang hidup. Maknanya mereka bukan berlebih-lebihan ataupun menjadikan hiburan ataupun game tu sebagai tujuan untuk hidup. Bila diorang dapat duit, diorang gunakan duit tersebut untuk game tersebut supaya diorang boleh main untuk dapat duit lagi yang boleh di-spend untuk duit tersebut. Jadi dia berbalik pada takrif hedonism tadi, bila tujuan mereka bermain game tersebut adalah untuk hiburan ataupun untuk mendapat kebahagiaan duniawi sahaja, maka itu adalah hedonism. Tapi apabila diorang main game tersebut untuk dapat duit, yang mana kemudian digunakan sebagai contoh, kita kata ada apa-apa event, kita kata untuk raise money untuk anak yatim, yang mana pada event tersebut kita jemput player PUBG ataupun player Mobile Legends untuk bermain sebagai show untuk mereka raise money. Saya tak rasa yang kita boleh panggil diorang sebagai mereka yang terpengaruh dengan budaya hedonism, sebab mereka menggunakan duit yang mereka dapat tu adalah untuk tujuan yang baik dan bukan untuk mementingkan hiburan duniawi sahaja. Jadi soalan tadi saya rasa telah terjawab dengan takrif hedonism sendiri, iaitu apakah landasan ataupun tujuan mereka melakukan hiburan tersebut. Adakah untuk menghilangkan stres, atau adakah untuk meneruskan hidup, atau jadi saya rasa itu adalah, pada pandangan saya itulah yang membezakan sama ada player ataupun pemain tersebut merupakan seorang yang terpengaruh dengan hedonism ataupun tidak. Maknanya tujuan mereka bermain adalah yang membezakan diorang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Muaz. Saya harap jawapan daripada saudara Muaz dapat menjawab persoalan-persoalan daripada sahabat-sahabat saya, ya. Okey, dengan ini berakhirlah majlis forum kita pada petang ini. Terima kasih kepada hadirin yang sudi hadir dalam majlis forum kami. Terima kasih sangat-sangat. Okey, anda boleh live lah. Untuk sebelum live tu, sekejap ya. Untuk speech evaluation tu nanti kami akan hantar dalam grup. Untuk yang peserta-peserta luar, kami akan hantar dekat dalam grup WhatsApp nantilah. Okey? Terima kasih kerana sudi hadir.